Ini tuan-tuan, bukan pelakon. Kita hidup ni sebagai hamba Allah, ni rumah Allah, tolong datang di rumah Allah. Allah tidak mewajibkan sembahyang tarawih di berjemaah. Rasulullah SAW tak pernah tinggal solat berjemaah seumur hidup. Tiba-tiba kita sebagai umat Nabi datang berjemaah cuma bulan Ramadan, cuma tarawih. Umat Nabi kau kita ni. Maka tuan-tuan dan sekalian, malam ni kita sama-sama fikir, sebab bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi kepada kita nak mendidik kita. Mana dengan sebab bulan ni terdidik rohani kita, terdidik hati kita, terdidik jiwa kita. Sebab kita tahu di antaranya bulan ni disebut bulan Al-Quran. Di antaranya bulan ni disebut bulan sedekah. Di antaranya bulan ini disebut bulan beramal. Maka dengan sebab kita beramal, dengan sebab kita bersedekah, dengan sebab kita baca Quran, tak lembut lagi ke hati untuk nak terus datang ke rumah Allah ni sampai akhir hayat. Dan bulan ni juga Allah Ta'ala nak angkat maqam kita dengan sebab puasa. Kita dapat maqam siddiq atau maqam mu'min. Sebabnya tuan-tuan sekalian, di antara riwayat Sahal bin Abdullah At-Tusturi, sahabat dia tanya ke dia. Dia kata, tuan, dia kata, macam mana pandangan tuan kalau seseorang tu dia makan sehari sekali? Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kalau seseorang tu kamu tengok dia makan sehari sekali, maka dia tu berada pada maqam siddiq, maqam orang yang benar. Maka ditanya lagi, macam mana pandangan tuan kalau seseorang tu makan sehari 2 kali? Maka jawab Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kalau kamu melihat seseorang tu makan sehari 2 kali, maka dia berada pada maqam mukmin. Ditanya lagi, macam mana pandangan tuan kalau seseorang tu makan sehari 3 kali? Aku jawab Sahal bin Abdullah, tuan-tuan, dia kata, kalau kamu tengok seseorang tu makan sehari 3 kali, kau bercakap dengan keluarga dia, tolong buatkan kandang untuk dia. Mana faham tak kita, tuan-tuan? Betapa beruntung kita ni sebab Ramadan ni, sebab Ramadan Allah nak angkat maqam kita. Bukanlah makan sehari 3 kali, sehari 4 kali dihina, tapi nak cerita maqam. Makanya tuan-tuan, kita ni maqam kita maqam makan, kan? Tak habis-habis dengan makan kita ni. Bila Allah berikan Ramadan suatu rahmat buat kita, kerana Allah nak jadikan kita ni diangkat maqam. Di antaranya boleh sampai ke maqam siddiq dan boleh sampai kepada maqam mukmin. Maka kita ambillah sempena Ramadan untuk jadi seorang yang lebih baik dengan sebab Ramadan. Itu sebab Nabi menyatakan bermula iman itu bertelanjang, dan asas bagi iman itu mentauhidkan Allah, menyatakan wujudnya Allah dengan perkataan, dan kemudian kita turun dengan perbuatan. Kita datang ke surau, kita berjemaah. Maka mana kita yang datang boleh memenuhi surau dalam bulan Ramadan, habis-habis Ramadan, besok kita di mana? Itu yang saya nak tanya, yang kita kena jawab. Ini persoalan. Kalau betul kita tu orang beriman, dan kemudian kata Nabi SAW, yang pertama kata Nabi, walibasu taqwa, pakaian bagi iman ni rasa takut pada Tuhan. Dan Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujung ayatnya Allah kata, dengan sebab kamu puasa, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Maka adakah puasa kita ni, tuan-tuan, puasa yang bertakwa, yang rasa takut kepada Allah dengan sebab kita tu puasa, ada rasa takut ke Tuhan?
Sehingga yang kata perintah Allah ni tuan-tuan, rumah Allah ni kita datang. Tuan-tuan dan sekalian, pengajaran banyak Allah Ta'ala beri ke kita hari ni. Yang latest ni kita tengok berlaku lagi runtuhan di Cameron Highland. 21 bulan 5 tuan-tuan berlaku runtuhan di Hulu Langat, mengorbankan beberapa orang anak yatim. Kita tahu tuan-tuan, dalam hadis yang banyak, di antara yang kata Nabi, gempa bumi ini adalah kemurkaan Allah. Semasa Nabi SAW masih hidup, berlaku gempa bumi. Nabi duduk mencangkung, Nabi tepuk bumi. Nabi kata, jangan bergegar sebab aku masih hidup lagi, kata Nabi. Maknanya bila berlaku gempa bumi ini, Allah sangat murka kepada kita hari ini. Dan kemurkaan Allah itu akan menghina kita. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surau di Sungai Long. Saya sebut nama surau. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi tanya ke jemaah di situ, betul tak apa yang Ustaz Nasaruddin cerita. 3 minggu sebelum puasa saya dijemput ke surau untuk ceramah sempena Ramadan. Maghrib masuk 7.30 tuan-tuan. Saya sampai lebih kurang 7 suku. Bila sampai awalnya, maka pengerusi surau ni dia nak mengaji, dia nak meluahkan sesuatu. Dia pun bercerita lah. Dia kata, Ustaz, surau ni usia dia baru 3 tahun. Maka bila surau ni didirikan, kita pun mulalah kita menghebatkan syiar, menghidupkan syiar azan di kumandang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penduduk di situ non-Muslim 95%, Muslim cuma 5%. Apa pun dia duduk di dalam negara yang diperintah oleh orang Islam. Maka bila azan mula dikumandangkan, tuan-tuan dan sekalian, step pertama, datang non-Muslim ke surau beramai-ramai. Jumpa orang surau, tak beri azan. Kalau azan boleh, tapi di dalam jangan guna speaker di luar. Maka tuan-tuan, azan diteruskan. Bila azan diteruskan, maka penduduk yang non-Muslim ini setiap kali azan maghrib dan isya, kesemua yang bersepakat membunyikan alarm ketika azan dilakukan kerana nak mengganggu azan. Bukan takat tu tuan-tuan dan sekalian, upah gangster pula pergi ganggu surau. Sehingga kes polis surau tu dan dalam pengawasan polis sehingga hari ini. Dan tuan-tuan dan sekalian, tahun lepas, tahun pertama diadakan ibadah korban di surau tu, dalam kawasan surau. Surau tu berpagar. Bila nak diadakan ibadah korban, datang non-Muslim ni beramai-ramai, tak beri diadakan ibadah korban. Hampir bergaduh dalam surau, dalam kawasan surau, antara orang Islam dengan orang kafir. Maka benda ni diceritakan ke saya. Saya ulas balik dalam ceramah, tuan-tuan. Saya kata, bila hari ni kita duk tengok orang kafir berani meludah ke muka kita, orang kafir berani pijak kepala kita, orang kafir berani tunjal dahi kita, tuan-tuan sekalian, kita nak salahkan dia ke? Bukan salah dia, tapi salah kita. Sebab apa salah kita? Kan Sayyidina Umar ada bercakap, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma taraina al-izzah bi ghairi ma a'azzana Allah bihi azallana Allah. Kata Sayyidina Umar, kita ni telah dimuliakan dengan sebab Islam. Maka tuan-tuan, mulianya kita ni, mulianya individu, mulianya masyarakat dengan sebab Islam yang kita pegang. Ada surau kita datang berjemaah, ada surau kita hidupkan. Cara hidup Islam kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ini yang disuruh Allah, bukan hidupkan surau ini secara seasonal, secara bermusim.
Sebab Ramadan hidup surau, tak ada Ramadan tak hidup surau. Maka tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Umar, famahma btaghaina al-izzah bighairi ma a'azzana Allah bih. Maka barang siapa yang ambil cara hidup selain daripada Islam, niscaya Allah Ta'ala akan hinakan dia. Allah hinakan melalui tangan orang kafir, melalui daripada orang Islam yang tak nak kepada Islam itu sendiri. Kita tengok Islam itu dihina oleh Allah. Izinkan orang Islam itu dihina kerana apa? Orang Islam tak nak kepada cara hidup Islam. Maka ni yang kita nak sedar ni tuan-tuan. Yang banyak tak sedar lagi. Itu sebab tuan-tuan dan sekalian, mana-mana pun saya bertazkirah, saya bercakap benda ni. Saya minta tolong datang ke rumah Allah, itu je. Bukan datang kerana Ramadan, tapi datang kerana Allah. Bila kita cakap macam ni tuan-tuan, memang yang goram-goram lah kan kita. Itu sebab kita tengok dia muka itu al-harru wal-biru al-kalaf wal-kalibut al-mangkuk wal-hayyun. Itu kaedah bahasa Arab tu. Kan? Kita nampak muka tu haru biru je, geramnya dari Ustaz. Macam mana pun saya nak bercakap. Kita nak supaya rumah Allah ni dihidupkan, sementara kita hidup dah mati. Memang kita tak pernah hidupkan rumah Allah. Hidupkan rumah Allah ni sementara hidup. Nak cari dunia tuan-tuan, yang mana cari pilah, tapi rumah Allah tolong hidupkan. Ini sebagai iktibar bagi kita semua. Kalau betul kita orang yang bertakwa, inilah tuan-tuan keutamaan kehidupan kita. Sebab tuan-tuan ke akhirat itu matlamat kita. Itu sebabnya kita tengok hari ini dalam soal ibadah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang rajin ibadah, tetapi ibadah yang dibuat, kesempurnaan ibadah itu kita tak nampak. Sebab tuan-tuan, ibadah ni tanpa ada asas daripada ilmu tak ada. Dia tak malu tuan-tuan daripada dulu ibadah dia sampai hari ni tu macam tu. Dia tak malu buat pembetulan untuk nak dibetulkan, dia tak ada. Tapi tuan-tuan sekalian, 4 malam sudah saya bertazkirah di satu surau di Alpan. Okey-okey dengan tuan ni lah. Itu ni bukan nak cari salah orang tuan-tuan. Tapi bila semayang terawih sebelah kita tu, bila kita nampak salah, ya Allah kesian tengok orang tua ni, orang veteran. Dia semayang kan, masa dia semayang terawih memang sebelah saya betul. Alhamdulillah lah dosa depan. Dia angkat takbir, kita tahu tuan lagi ni orang angkat takbir ada 30 wajah. Cara dia angkat takbir macam silat lincah tu. Cara pakcik yang angkat takbir macam patromen atau apa. Cara dia. Lepas tu masa dia sujud tu Nabi tangan ni sampai ke siku tu kena lantai. Dan haram hukum itu. Maka tuan-tuan, sebab dia tak pernah saya lagi, saya tak boleh tahu masa semayang tu. Dia tanduk je kan. Saya tahu dia masa tazkirah. Saya tahu tu umum lah. Saya tahu kan sikit-sikit apa yang kita nampak kesilapan yang dibuat oleh sesiapa. Maka Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, orang tua ni, orang tua yang kita kata bagus. Masa minum tu dia duduk sebelah saya. Ustaz macam ngatur saya tadi. Saya kata tak ada saya kata pakcik dah, saya cuma nak membetulkan yang salah. Kalau pakcik rasa pakcik silap, tolong betulkan lah. Tapi memang pakcik semayang tadi itu salah, saya cakap. Orang yang macam ni tak boleh. Itu sebab Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tu menyebut dalam kata-kata dia, halaka man lam yakul lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkaru bihil munkar. Kata Abdullah bin Mas'ud, celakalah dia kata, rugilah orang yang kalau orang tu mempunyai hati, tetapi hati tak boleh nak menerima kebaikan.